And then mangsa telah dihantar pula ke sebuah hospital di Alostar, iaitu Hospital Sultanabahya, untuk mendapatkan rawatan yang selanjutnya. Sampai dekat sana, doktor telah sahkan yang mangsa ni sebenarnya mempunyai kecederaan yang serius dekat bahagian otak dia. Today is all about story. Hey guys, it's me Nina and welcome back to Nina Story. Aku rasa dah lama kan aku tak cerita kes-kes jenayah yang pernah terjadi dekat Malaysia kan. Aku rasa video-video aku yang sebelum ni terlalu banyak kes-kes jenayah yang pernah jadi dekat luar negara. So today, aku decide untuk cerita kes jenayah pula yang pernah terjadi dekat Malaysia. Kisah kali ni tentang seorang warden yang dikatakan telah membunuh student dia sendiri. Kononnya dia nak bagi pengajaran dekat budak tu, tapi benda lain yang jadi. Mungkin perbuatan dia ni agak keterlaluan sehingga menyebabkan pelajar dia tu meninggal dunia. So, kesalahan apa yang dia buat sampai kan cikgu dia ni boleh hukum dia macam tu? Dan hukuman apa yang warden tu ataupun cikgu tu buat sehingga menyebabkan pelajar tadi tu meninggal? So, without wasting any time, let's get started. Kisah ni terjadi pada 31 Mac pada tahun 2011 sekitar 6 petang hingga pukul 12.30 malam. Suspek utama dalam kes ni adalah seorang guru atau warden dekat Sekolah Rendah Islam Al-Furqan Arau Perlis. Suspek utama ni bernama Hanif Muhammad yang pada masa tu dia baru je berusia 27 tahun. Masa aku ketika kejadian ni berlaku pada tahun 2011 tu, warden tu baru berusia 27 tahun. Manakala mangsa pula bernama Saiful Shazani yang pada masa tu baru je berumur 7 tahun. Suspek ni telah dituduh mencuri duit sehingga menyebabkan kematian mangsa. Pada malam tu sepatutnya mangsa ni ikut kawan-kawan dia pergi surau untuk membaca Yasin. Tapi kelibat mangsa pada malam tu tak kelihatan. Tiba-tiba kawan mangsa ni terdengar suara mangsa menjerit dan menangis-nangis dan suara tu datang daripada bilik warden. Tiba-tiba tak lama lepas tu suara mangsa ni pun senyap. Mangsa dikatakan telah mencuri duit dan warden ni sebenarnya nak bagi pengajaran dekat dia. So warden ni telah tampar pelajar tadi tu sampai dia tak sedarkan diri ataupun koma. Korang bayangkan lelaki dewasa tampar seorang budak yang baru berusia 7 tahun sampai pengsan. So bermakna suspek ni tampar mangsa tu memang kuat sangat sehingga menyebabkan si mangsa ni boleh koma. Maybe suspek ni tampar budak tadi tu dengan sepenuh hati dia. Lepas mangsa ni tak sedarkan diri, kemudian mangsa ni telah dibawa ke hospital, iaitu Hospital Tuanku Fauziah di Kangar. Masa doktor cek keadaan mangsa, diorang perasan tangan mangsa ni macam ada bekas kesan ikatan. So diorang pun tanyalah warden tadi, kenapa ada bekas ikatan dekat tangan pelajar tadi? Warden ni pun cakaplah dia yang sebenarnya ikat tangan budak tu. Dia beritahu doktor juga yang tadi ni mangsa ni tiba-tiba je dia kena sawan, and then budak tadi ni telah pengsan. So doktor pun cubalah sedaya upaya untuk menyelamatkan mangsa, tapi keadaan mangsa ni masih lagi sama, tak ada apa-apa perubahan yang positif. Keadaan mangsa pada masa tu memang sangat-sangat kritikal, even dia punya sawan tu dah hilang. And then mangsa telah dihantar pula ke sebuah hospital di Alostar, iaitu Hospital Sultanabahya, untuk mendapatkan rawatan yang selanjutnya. Sampai dekat sana, doktor telah sahkan yang mangsa ni sebenarnya mempunyai kecederaan yang serius dekat bahagian otak dia. Mangsa kemudian telah meninggal setelah 3 hari mendapatkan rawatan di hospital. And then warden tadi telah ditahan oleh pihak polis sebagai suspek utama dalam kes ni. Lepas tu mayat mangsa tadi diorang telah membuat postmortem. Hasil postmortem, punca kematian mangsa disebabkan hypoxia, iaitu leher dia kena cekik sampai menyebabkan jantung dia ni berhenti kejap. So kesan daripada cekik dekat leher tu telah mempengaruhi aliran darah untuk ke otak. Maksudnya oksigen ni tak sampai dekat otak dan menyebabkan mangsa ni dia tak mati terus, dia mati secara perlahan-lahan. Selain tu juga hasil daripada postmortem menunjukkan ada beberapa kesan lebam di badan-badan mangsa. Lepas tu, suspek ni telah dibawa ke Mahkamah Tinggi Kangar atas tuduhan membunuh mangsa. And then hakim telah jatuhkan yang suspek ni bersalah kerana membunuh dan dia telah dijatuhkan hukuman 302 Kanun Keseksaan, iaitu digantung sampai mati. Semasa pembicaraan ni, suspek mengaku yang dia bersalah, tapi dia tak berniat langsung untuk membunuh mangsa. Masa kejadian cuma ada mangsa dan suspek je dekat dalam bilik warden tu. Katanya suspek ni geram dengan mangsa sebab mangsa ni telah mencuri duit
dan mangsa ni menjawab ketika ditegur oleh warden tadi. Pada masa tu, suspek ni kata kalau mangsa mencuri, perbuatan tu berdosa dan akan masuk neraka. Tapi mangsa ni jawab dia lagi suka kalau dia masuk neraka. So bila suspek ni dengar jawapan daripada mangsa macam tu, lagilah dia bertambah geram. And then suspek ni telah mengangkat mangsa tadi dan dia telah menggoncang-goncangkan badan mangsa 2-3 kali. Yalah, mangsa tu kan kecil, jadi senanglah suspek ni nak angkat mangsa and then dia goncang macam tu. Masa si mangsa ni kena goncang, dia menjerit-jerit dan menangis-nangis. Tapi semasa perbicaraan tu, suspek tak mengaku langsung yang dia ni cekik mangsa. Dia kata dia cuma goncangkan badan budak tadi tu je. Selain tu juga, suspek ni telah pukul mangsa dengan menggunakan tangan, menampar mangsa dan menolak dada mangsa. Suspek juga beritahu yang dia ikat tangan mangsa ni dekat sebatang besi. Tapi keadaan mangsa pada masa tu dalam keadaan yang berdiri. So dia macam itulah, dalam keadaan yang berdiri. Dan lepas dia kena ikat dengan suspek ni, suspek telah memukul mangsa berkali-kali disebabkan perbuatan mangsa yang telah mencuri duit. Mulanya mahkamah telah menjatuhkan hukuman gantung ke atas suspek, tapi suspek ni telah membuat rayuan di mahkamah rayuan sebabnya dia ni masih lagi muda dan masih ada lagi mak ayah yang sangat-sangat tua. So dia mintalah hukuman gantung tadi tu diringankan menjadi hukuman penjara supaya bila keluar nanti suspek ni boleh menjaga orang tua dia. Lepas tu, kes ni telah dibawa ke mahkamah rayuan. Pada Jun tahun 2016, akhirnya suspek telah dijatuhkan hukuman Seksyen 299 kerana menyebabkan kematian dan bukan atas kesalahan membunuh. So maksudnya suspek ni dah terlepas daripada hukuman gantung. Mahkamah telah memutuskan yang suspek ni sebenarnya tak ada niat langsung nak bunuh budak tadi. Tapi disebabkan perbuatan suspek menyebabkan mangsa ni telah koma and then meninggal dunia. Jadi suspek ni kena menjalani hukuman penjara selama 20 tahun. Perbuatan suspek ni sebenarnya agak melampau dan serius. Sebabnya dia bukan menghukum mangsa, tapi sebaliknya dia telah mendera mangsa tadi sampailah mangsa ni meninggal dunia. Okay guys, apa pendapat korang tentang kes kali ni? Adakah korang rasa hukuman yang diterima oleh warden ni adalah hukuman yang setimpal dengan apa yang dia buat? Tapi seriously lah aku nak cakap, ni adalah pendapat aku. Mungkin hukuman tu dah setimpal dengan dia, tapi perbuatan dia yang menyeksa budak tu sehingga menyebabkan kematian, aku rasa macam kau macam mana boleh terfikir nak buat budak tu macam tu? Padahal budak tu baru je berusia 7 tahun. Dia tak boleh fikir dengan waras. Dia tak boleh fikir dengan matang. Dan disebabkan respon pelajar yang, sebab dia masih kanak-kanak, cikgu ni yang patutnya berfikir waras, yang berfikir matang, dia boleh buat macam tu. Aku ucapkan takziah lah kepada keluarga mangsa. Semoga diorang terus bertabah. InsyaAllah mangsa tadi akan ditempatkan di dalam syurga. Okay guys, that's it for today. Dan aku harap korang suka dengan video aku. Pada korang yang belum lagi subscribe channel ni, jangan lupa untuk subscribe di bawah, turn on notification, like, comment dan share. Dan jangan lupa juga untuk follow aku di Twitter dan juga IG. Dan kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang.